إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي وحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kita sambung Risalah Tauhid muka surat 49 Jawi Rumi 78. Empat puluh sembilan Jawi Rumi 78. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia dengan ditilik daripada kudrah dan iradah Tuhan. Kerana di dalam perkara nasib ini terlalu banyak orang terkeliru dan tersalah bawa. Silap bawa berkaitan, silap fahaman berkaitan dengan nasib ni, dia boleh jadi qadariyah dan dia juga mungkin boleh jadi jabariyah. Yang kita pernah bahas sebelum ni. Jadi kita yang membahaskan tentang Saluhi Qadim, Tanjizi Qadim dan Tanjizi Hadith. Kita membahaskan berkaitan ta'alluq iradah. Sebenarnya kita boleh gabungkan ta'alluq qudrah sekali. Jadi ta'alluq qudrah dan iradah boleh gabungkan sekali. Sebab sama je. Jadi yang mana ta'alluq iradah Saluhi Qadim, Tanjizi Qadim, Tanjizi Hadith. 3. Kita dah bahas minggu lepas. Maka di bawah ini, setelah kita faham apa maksud Saluhi Qadim, Tanjizi Qadim, Tanjizi Hadith, dah faham dah? Kalau tak faham lagi, kena tengok rakaman lepas lah. Tak faham yang tadi, yang ni pun tak faham. Tak faham yang sebelum ni, yang ni pun tak faham juga. Tak boleh. Dia berkaitan, dia berkait. Maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia dengan ditilik daripada kudrah dan iradah Tuhan. Kudrah, kuasa, iradah, kehendak atau ketentuan Tuhan. Kerana di dalam perkara nasib ini terlalu banyak orang terkeliru, ramai yang terkeliru dan tersalah bawa, tersalah pegangan. Maka daripada parti pelajaran ilmu tauhid di dalam perkara nasib, nasib ni qada dan qadar tu nasib lah. Qada dan qadar. Tapi cuma disebut sini nasib. Maka daripada parti pelajaran ilmu tauhid di dalam perkara nasib pada bahagian ta'alluq qudrah dan iradah Tuhan,
telah merangkakan. Tengok dari sudut nasib yang dilihat dari sudut kudrah dan iradah, kuasa dan kehendak, ketentuan Allah. Telah merangkakan ketentuan-ketentuan nasib itu. Allah telah merangkakan. Bahasa lain, Allah telah buat plan. Allah cipta kita, sebelum Allah cipta kita, Allah dah cipta plan. Bukan plan kita saja. Apa yang kita akan buat, kehidupan kita. Kehidupan kita seharian, apa yang kita buat, semuanya Allah telah plan kan. Dah ada dah plan. Ada dekat mana? Tertulis dekat mana? Pada Lauh Mahfuz. Fi Lauhim Mahfuz. Yang merupakan 4 macam nasib yang apabila kita membicarakan nasib kita, dia ada 2. Bila sebut nasib, qada dan qadar lah. Tapi Melayu panggil nasib. Bila kita membicarakan tentang nasib kita, maka dia akan terbahagi kepada 2. Yang pertama nasib yang tertulis di Lauh Mahfuz. Itu yang kita nak bincang. Yang kedua, nasib yang ada ataupun yang ada pada Allah. Hanya Allah je yang tahu yang tu. Yang di Lauh Mahfuz ni, malaikat pun tahu juga, kerana malaikat dia nak tengok nasib-nasib makhluk ni, kita semua ni, nak buat apa dengan kita, nak turun hujan ke, nak buat kemarau ke, nak bagi rezeki ke apa ke, dekat Lauh Mahfuz lah. Jadi Lauh Mahfuz ni adalah nasib kita, qada dan qadar kita, ada dekat Lauh Mahfuz, tertulis. Yeah. Yang dipanggil takdir ataupun nasib mu'allaq. Mu'allaq ni tergantung, bergantung. Jangan lupa ada satu lagi nasib ataupun takdir pada Allah, iaitu dia panggil mubram. Kita nak bahas ni bukan mubram, kita nak bahas ni adalah mu'allaq, yang tertulis pada Lauh Mahfuz, yang merupakan 4 macam, yang merupakan 4 keadaan, 4 macam. Yang pertama, ketentuan yang dinamakan Saluhi Qadim. Kita kena khatam dulu, kena hadam dulu Saluhi Qadim yang sebelum ni, yang dah bahas dalam masalah qudrah. Kalau tidak, kita tak faham ini. Jadi kena faham lah yang lepas. Yang tak faham kena tengok balik rakaman lepas. Ketentuan yang dinamakan Saluhi Qadim. Maka di dalam ketentuan ini, Tuhan mematutkan jua bagi manusia di dalam perkara umurnya, rezekinya dan segala-gala halnya, daripada ditiup roh hingga mati, tetapi perkara ini belum ditentukan. Yang pertama, sebelum kita ada, hanya ada Allah. Keadaan ini, ketentuan ini dinamakan Saluhi Qadim. Maksudnya apa? Pada keadaan itu, Allah Tuhan mematutkan bagi manusia. Apa maksud mematutkan? Maksudnya, apa sahaja yang Allah nak buat manusia dia boleh. Allah nak jadikan dia lelaki, boleh. Allah nak jadikan dia perempuan, boleh. Dah jadi ke? Belum jadi lagi. Baru mematutkan. Baru ada authority. Baru ada kemampuan, kebolehan. Boleh aja kalau Allah nak buat lelaki, nak buat perempuan. Nak bagi dia lahir 4 tahun 78 boleh. 79 boleh. 90 boleh. 2000 boleh. Nak bagi dia lahir tahun 1800 boleh. Nak ni. Semua boleh. Allah nak hidupkan dia, kemudian Allah nak matikan setelah berumur 100 tahun boleh. Allah nak matikan dia lahir-lahir terus mati boleh. Allah nak matikan dia dalam rahim boleh. Semua boleh ketika waktu Saluhi Qadim ni, ketika Saluhi Qadim ni. Maka kemampuan Allah semua boleh. Allah nak cipta makhluk pun boleh. Allah tak nak cipta pun boleh. Kalau Allah nak cipta lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Allah nak tentukan rezeki dia banyak boleh. Nak suruh dia jadi miskin boleh. Semua boleh. Semua boleh. Dan Allah belum tentukan lagi. Belum. Cuma boleh. Ada kemampuan. Boleh. Maka kalau Allah tak cipta makhluk sekalipun,
Tetap Allah mampu. Bukannya Allah cipta makhluk baru bermakna Allah mampu cipta, baru Allah jadi Tuhan sebab dah berjaya cipta makhluk. Tidak. Kalau Allah tak cipta makhluk sekalipun, tetap Allah itu Tuhan. Tetap Allah itu Tuhan. Walaupun Allah tak cipta makhluk. Okey. Kemampuan itu ada. Yang kedua, ketentuan dinamakan tanjizi qadim. Tanjizi qadim ni dia tak ada dekat ta'alluq qudrah, dia hanya ada dekat iradah. Apa dia dia tak ada dekat qudrah, dia ada dekat iradah. Tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Kita dah bahas dah sebelum ni. Maka di dalam ketentuan ini Tuhan telah menentukan. Tuhan telah menentukan bagi manusia di dalam perkara umurnya, rezekinya dan lain-lain hal daripada baik, jahat, pandai atau bodoh, kaya atau miskin. Mana semualah. Yang tadi Salihul Qadim, Allah mempunyai kemampuan nak buat apa saja. Sekarang ni Allah Tanjiz Qadim, Allah telah tentukan. Tengok Allah tentukan apa? Umurnya berapa tahun. Bila Allah tentukan umurnya banyak tu lah. Tak mungkin lebih, tak mungkin kurang. Rezeki, bila Allah tentukan banyak tu lah. Bila rezekinya, bila Allah tentukan dia jadi baik, dia jadi baik ya. Jahat, bila Allah tentukan jahat, dia jadi jahat lah. Pandai, kalau Allah tentukan pandai, kalau bodoh lah. Kaya lah, miskin lah. Allah tentukan sejak azali lagi, Tanjiz Qadim. Jadi maknanya kalau kita ni kata kita ni cerdik, maknanya bukan sebab kita cerdik kita belajar. Kita cerdik sebab Allah bagi cerdik sejak azali lagi, Tanjiz Qadim lagi. Kalau seorang tu bodoh, bukan sebab dia malas belajar. Bukan. Dah memang dia ditakdirkan bodoh sejak azali lagi. Kalau dia tu baik, bukan sebab dia berusaha jadi baik. Sebab Allah telah takdirkan dia jadi baik sejak azali lagi. Iaitu sejak Tanjiz Qadim. Kalau dia tu jahat, bukan sebab jahat, sebab Allah telah takdirkan. Itu dari sudut kita lihat, dari sudut Allah. Kalau kita lihat dari sudut kita makhluk ni, kita tak tahu apa yang Allah tentukan. Kita tak tahu Allah tentukan kita ni mati bila, baik ke jahat ke, kita tak tahu. Itu dalam pandang sisi kita. Tapi kita kena berpegang semua perkara Allah telah tentukan sejak azali lagi, Tanjiz Qadim. Sama ada apa yang berlaku baik atau buruk. Baik atau buruk. Cuma dari sudut kita, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, apa yang perlu kita buat? Kita buatlah cara tak tahu. Buatlah cara tak tahu. Macam mana cara tak tahu? Kita buat ajalah. Kita usaha ajalah. Nanti akan sebut yang ketiga. Yang ketiga, ketentuan yang dinamakan qabdah di dalam genggaman Tuhan. Qabdah ni, pada meluluskan ketentuan yang telah ditentukan, yang ada dekat Lauh Mahfuz tadi. Apabila Allah telah tentukan Tanjiz Qadim sejak azali lagi dan tertulis ianya di Lauh Mahfuz, tertulis di Lauh Mahfuz, kemudian jadi dah tertulis kat Lauh Mahfuz. Itu dari sudut pandang kita, takdir yang ada dekat Lauh Mahfuz. Tapi kita kena pegang dalam masa yang sama, Allah telah tentukan segala-galanya sejak azali lagi. Dan ianya tak boleh berubah. Ianya tak berubah. Yang ini yang berubah ni apa ni? Yang ada di Lauh Mahfuz. Iaitu ketentuan yang dinamakan qabdah di dalam genggaman kudrat Tuhan. Pada meluluskan ketentuan yang telah ditentukan atau tiada diluluskan. Maksudnya adalah ketentuan ini ada di dalam timbangan Tuhan. Macam mana? Allah dah tentukan dah. Dia ni umur berapa? Allah telah tentukan dah. Rezeki dia banyak mana? Apa yang terjadi semua Allah telah tentu. Dan ianya tertulis dekat Lauh Mahfuz. Ni kita fokus dekat Lauh Mahfuz. Kita bukan fokus dekat Allah. Kita fokus dekat Lauh Mahfuz. Dan tertulis. Dianya tak terjadi lagi, tapi tertulis akan terjadi. Nasib kita tertulis di Lauh Mahfuz akan terjadi. Setengah ulama kata Ummul Kitab. Ummul Kitab itulah yang tertulis dekat Lauh Mahfuz tadi.
Jadi dah tertulis semua dah. Apa nak jadi kejap lagi, esok semua dah tertulis. Okey. Dan pada waktu ini dalam timbangan Tuhan. Okey, sekejap. Kena berhenti kejap kat sini. Qabdah ni, genggaman Tuhan ni, ataupun timbangan Tuhan ni, cuma gambaran kemampuan Allah saja. Bukan secara hakikat. Maksudnya, Allah boleh buat begini, Allah boleh matikan dia esok, Allah boleh kekalkan dia hidup esok. Dalam genggaman Tuhan. Allah boleh nak matikan esok. Dia boleh. Allah boleh nak hidupkan juga, kekalkan dia hidup esok. Boleh. Allah boleh nak bagi dia rezeki esok. Boleh. Allah boleh tak nak bagi dia rezeki esok. Boleh. Pada qabdah ni. Cuma kita kata dalam genggaman Tuhan. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Yang tadi cuma kemampuan Allah saja. Allah nak buat apa saja Allah boleh buat. Kita dalam genggaman Tuhan. Tapi dan Allah menimbang-nimbang untuk sama ada teruskan kita hidup ataupun Allah nak matikan esok. Allah menimbang. Menimbang tu bukan hakikat. Itu cuma gambaran kemampuan saja. Allah mampu kalau Allah nak hidupkan esok, Allah mampu kalau Allah nak matikan esok. Semua dalam genggaman. Hakikatnya, kalau Allah baru nak timbang untuk buat sesuatu, bukan Allah telah tentukan, Allah telah nak sejak azali lagi, maka rosaklah sifat kesempurnaan ilmu Allah dan rosaklah sifat iradah Allah. Sebab Allah baru nak hari ni bahawasanya dia akan mati esok. Baru nak hari ni. Allah baru tahu hari ni bahawasanya Allah itu nak matikan dia esok. Maka rosak sifat ilmu, rosak sifat iradah. Habis itu kata dalam timbangan Tuhan, Tuhan duk menimbang-nimbang sama ada nak mematikan ataupun Tuhan tu nak teruskan bagi dia hidup. Bergantung kepada apa yang dia buat. Dia buat baik, mungkin Allah bagikan dia hidup. Atau dia timbang tu. Timbang tu dari sudut kita gambaran kita aja. Bahawasanya Allah boleh nak matikan kita esok, Allah boleh nak hidupkan teruskan kita esok. Allah menimbang-nimbang, boleh. Kalau kita buat baik, nanti Allah, mudah-mudahan Allah teruskan hayat kita panjang. Kalau kita buat jahat, mungkin Allah matikan esok. Itu cuma gambaran. Hakikatnya bukan gitu. Takkanlah Allah baru tahu nak matikan atau nak hidupkan esok. Rosaklah. Jahil Allah. Cuma timbangan sahaja ataupun cuma gambaran kemampuan Allah sahaja. Bukannya hakikat pada diri Allah. Tidak. Itu kata ni. Qabdah ni di dalam genggaman Tuhan pada meluluskan ketentuan. Allah dah tentukan dah sejak azali lagi dekat Lauh Mahfuz. Lepas tu bila nak jadi baru Allah kata okey lulus baru jadi. Maknanya sejak azali lagi Allah tak tahu ke yang ianya akan terjadi? Rosaklah sifat ilmu Allah. Allah tahu dah. Habis ni cuma gambaran sahaja. Gambaran kemampuan Allah sahaja. Sekejap lagi kita akan bahas lagi bab ni. Sebab tu mengikut Imam Abul Mansur Al-Maturidi, mana ada qabdah ni? Kan ada kan khilaf ulama yang kita bahas sebelum ni. Imam Abul Hasan Asy'ari ada 3 termasuk qabdah genggaman Tuhan. Tapi Imam Abul Mansur Al-Maturidi ada 2 aja kan? Muka surat berapa tu? Yang ada khilaf tu. Ni. Muka surat 74 75 tu. Dalam genggaman tu, qabdah, ta'alluq qabdah. Khilaf ulama, sebab tu sebagai ulama kita tak ada tu maksud Allah telah tentukan sejak azali lagi kan? Tapi kenapa pula ada khilaf? Sekejap lagi kita bahas kenapa ada khilaf. Jadi ini cuma gambaran kemampuan Allah apabila bila sampai waktu kita akan kata Allah mungkin memanjangkan hayat kita, mungkin Allah akan mematikan kita. Dalam genggaman Allah. Esok tu Allah akan tentukan esok tu kita jadi apa. Okay. Maka pada ketentuan inilah Allah Ta'ala menilik akan gerak-geri manusia itu. Ini pun sama juga. Ini cuma gambaran dari sudut kita melihat aja. Hakikat bukan gini ya. Maka pada ketentuan inilah Allah Ta'ala menilik akan gerak-geri manusia itu terhadap kepada usaha, kemahuan dan permohonan kehadrat Tuhan. Masa ni baru Allah tengok je. Dia ni susah. Aku telah tentukan dia tu miskin, susah. Kemudian pada waktu ini, dalam genggaman Tuhan ni, Tuhan pun menilik, tengok dia usaha ke tidak, dia minta ke aku ke tidak.
Kalau dia minta, aku nak bagi. Kalau dia tak minta, biar dia terus miskin lah. Kalaulah hakikatnya gitu, rosaklah sifat kesempurnaan Allah. Itu bukan hakikatnya, tapi kita memandang begitulah. Pada gambarannya begitulah. Pada ketentuan inilah Allah Ta'ala menilik, Allah Ta'ala tilik, oh ni baik, maka Allah bagi. Akan gerak-geri manusia tu terhadap usaha, kemahuan dan permohonannya. Oh dia minta, maka Allah bagi. Itu sekadar gambaran. Kerana kita minta tu pun Allah telah takdirkan sejak azali lagi. Itu dari sudut hakikat. Ini dari sudut gambaran. Jadi gerak-geri manusia itu terhadap usaha, kemahuan dan permohonannya terhadap Tuhan, keadaan manusia itu ada yang bersungguh-sungguh, ada manusia bersungguh-sungguh berusaha meminta supaya ditambah lagi rezekinya. Bila bersungguh-sungguh dia minta untuk Allah tambah rezekinya, maka Allah pun tengok, oh Allah pun tambah. Hakikat tak gitu hakikat tak gitu. Siapa berpegang hakikatnya begitu, Allah baru tahu. Allah tak tahu pun dia akan berusaha. Allah tak tahu pun nak bagi rezeki kat dia berapa lagi. Tapi bila sampai waktunya, Allah pun tengok dia. Oh baguslah dia usaha, maka Allah bagi dia rezeki lebih. I'tiqad tu i'tiqad kufur. I'tiqad tu kufur. Memang tulisan kitab, tapi i'tiqad tu kufur. Yang ini gambaran saja. Sebab dia qabdah. Dalam genggaman Tuhan saja. Bukan hakikatnya Allah baru tahu. Tidak. Bukan hakikatnya baru Allah tentukan rezekinya. Tidak. Tapi tertulis kat Lauh Mahfuz, ya. Begitulah tertulis dekat Lauh Mahfuz. Bahawasanya jika, dekat Lauh Mahfuz macam ni. Dia miskin. Jika dia berusaha keras, maka kaya. Jika dia tak berusaha keras, maka kekal miskin. Dia ada dua gitu. Jadi hakikatnya Allah dah tahu dah dia berusaha ataupun tidak. Malah usaha dia tu pun Allah yang buat. Itu hakikat. Okay, jadi ini di Lauh Mahfuz ni. Ini perbahasan di Lauh Mahfuz. Ada yang bersungguh-sungguh berusaha dan meminta supaya ditambah rezekinya di Lauh Mahfuz tu. Jika dia berdoa minta rezeki lebih, Allah bagi. Dia kaya. Jika dia tak minta, dia kekal miskin. Ini kat mana? Ni kat Lauh Mahfuz. Jangan kita salah pegang bahawasanya Allah pun tak tahu lagi. Tunggulah kita buat dulu. Tunggulah kita doa dulu. Tunggulah kita usaha dulu. Baru Allah tahu. Bila Allah tahu kita dah usaha, baru Allah bagi. Allah baru buat keputusan pada waktu itu. Bukan gitu. Bukan. Ini hanya yang tercatat dekat Lauh Mahfuz sahaja. Maknanya makhluk semua tahu macam ni. Hakikat dekat Allah hanya Allah je tahu. Dan Allah telah tetapkan sejak azali lagi. Jadi, dan bersungguh-sungguh menjaga kesihatan dengan berubat serta memohon panjang umur. Sakit dia berubat, dia makan suplemen. Maka kalau dia makan suplemen, dia berubat apa semua senaman, maka Allah sihatkan dia. Jika dia tak jaga kesihatan, main makan aja, tak jaga penyakit, tak pergi berubat dan sebagainya, maka dia akan sakit dan mati. Itu yang tertulis dekat Lauh Mahfuz. Kita pegang begitulah yang takdir mu'allaq kita. Takdir yang tergantung, takdir yang tertulis dekat Lauh Mahfuz, takdir yang ada pada catatan malaikat. Tapi pada Allah, Allah dah tahu, malah Allah yang tentukan sama ada kita berubat atau tidak, sama ada kita panjang umur atau tidak. Allah dah tahu dan Allah telah tentukan sejak azali lagi. Cuma Allah tak bagi tahu dekat kita. Allah tak bagi tahu dekat malaikat. Allah tak tulis dekat Lauh Mahfuz. Allah tulis dekat Lauh Mahfuz yang takdir yang tergantung. Yang ni yang tergantunglah tu. Jika berdoa, jika jaga kesihatan, panjang umur. Itu tergantung tu. Jika tak jaga, pendek umur. Kan tergantung. Sekarang ni jaga ke tak? Mana tahu lagi. Tunggulah sampai waktunya. Itu yang tertulis dekat Lauh Mahfuz. Dan setengah pula manusia sudah memadai apa yang ada. Dan tidak ia bersungguh-sungguh berusaha. Ada yang memadailah apa yang ada ni. Tak usaha pun. Maka jika tak berusaha, maka rezeki dia kadar itu ajalah. Kalau dia berusaha, rezeki dia akan lebih. Kalau dia tak berusaha, rezeki dia kadar itu ajalah. Hakikatnya dia berusaha atau tidak berusaha, Allah yang tentukan. Tapi makhluk tak tahu. Makhluk kata kalau berusaha, dapatlah. Tak berusaha, tak dapatlah. Dan separuh dan ada separuh tidak berusaha dan tidak berkemahuan. Ada yang tak nak pun. Tak nak kerja pun. Jadi nak kaya macam mana? Bila tak kerja, tak kaya. Kerja baru kaya. Contohlah. Itu tertulis dekat Lauh Mahfuz. Tapi di sisi Allah, Allah dah tahu dah dan Allah yang tentukan dia nanti akan berusaha ataupun tidak. Saya sentiasa nak sebut tu takut bimbang kita tersalah faham bahawasanya Allah tu baru tahu.
bahawasanya Allah itu baru je nak tentukan. Allah baru je nak. Sebelum ni Allah tak tahu nak apa. Bila dia tengok makhluk dia buat dia kesian, maka lepas pada itu baru Allah nak waktu itu. Sebab Allah sebelum ni mana tahu. Sekarang baru tahu bila makhluk tu buat. Oh, Allah kata aku terasa macam nak pula lah kayakan dia. Memang aku takdirkan dia miskin. Sekarang ni aku rasa aku nak jadikan dia kaya sebab dia berusaha. Kalau macam tu rosak sifat ketuhanan. Jahillah Tuhan. Rosak sifat iradah. Okey. Ini cuma pada pandangan makhluk sahaja. Dia panggil takdir ataupun nasib mu'allaq. Jangan campur dengan mubram. Yang keempat, ketentuan yang dinamakan tanjizi hadis. Kelulusan baharu. Seolah-olah macam Allah telah tentukan sejak azali lagi, tanjizi qadim, kemudian tertulis dekat Lauh Mahfuz, kemudian tengoklah apa yang makhluk tu buat. Jika dia buat baik begini, dekat Lauh Mahfuz kata gini-gini. Jika begini kat Lauh Mahfuz gini-gini. Apa yang dia buat, baik atau buruk. Bila dia buat baik atau buruk, maka terhasillah takdir yang baru. Kita kata gitulah. Maka terjadilah perkara yang baru. Dia panggil tanjizi hadis, kelulusan baru. Asalnya Allah telah tentukan sejak azali lagi dan takdirnya tertulis dekat Lauh Mahfuz, jika berusaha kaya, tak berusaha miskin. Kemudian tanjizi hadis, dia tak berusaha, bila tak berusaha miskinlah dia. Tu kelulusan barulah. Ketika di Lauh Mahfuz tak baru lagi sebab kemungkinan akan berubah. Dekat Lauh Mahfuz ni yang kemungkinan akan berubah. Jadi bila dah dia buat, okey, kena matching, maka dia tak berusaha, kekal miskin. Dia berusaha, dia jaga kesihatan, panjang umur. Dekat Lauh Mahfuz bertukar daripada pendek umur kepada panjang umur. Okey. Iaitulah yang dipanggil tanjiz hadis yang berlaku kelulusan setelah timbangan Allah, setelah kita buat apa, maka cukup set tu, maka terjadilah perkara itu yang dipanggil tanjizi hadis. Maka daripada ketentuan inilah terletaknya qadar nasib manusia yang akhir sekali, kemudian daripada Tuhan telah menilik dan mengawasi akan gerak-geri hamba-Nya. Bila Allah telah mengawasi, menilik, melihat, mengawasi gerak-geri hamba-Nya, yang hamba ni buat baik atau buat tak baik, maka terhasillah takdir baru. Kita kata gitulah. Jika dia buat baiknya, maka dia murah rezeki, dia hidup aman. Jika dia buat buruk, dia buat jahat apa semua, hidup dia akan sengsara. Tapi tak tahu lagi waktu tu. Kemudian tertulis je dekat Lauh Mahfuz. Kemudian bila sampai waktunya, nak matching kan ni, mana satu ni? Dia pun buat baik-baik, maka hidupnya aman damai. Itulah ketentuan itu yang berlaku setelah Allah menilik dan mengawasi gerak-geri hamba-Nya dari sudut gambaran sahaja, bukan dari sudut hakikat. Hakikatnya apa yang terjadi? Berubah. Yang berubah itu adalah Allah yang takdirkan daripada asal, tak berubah kepada berubah Allah telah takdirkan sejak azali lagi. Tu dia panggil mubram. Soalannya, kenapa katanya jika Allah baru tahu, jika dia buat begini, maka Allah tentukan begini. Jika dia buat baik, maka Allah tentukan hidup dia aman. Allah takdirkan hidup dia aman. Bila dia buat jahat, Allah takdirkan dia jadi sengsara. Jika dia berusaha, Allah takdirkan dia kaya. Dia tak berusaha, Allah takdirkan dia miskin. Takdir ni. Kenapa takdir yang kedua ni perlu ada? Yang dipanggil mu'allaq tadilah, yang tertulis kat Lauh Mahfuz ni, kenapa perlu ada? Kenapa perlu ada? Tak boleh nak mengenepikan kelulusan baru ni, tanjiz hadis ni. Tak boleh, qabdah ni. Tak boleh nak mengenepikan dia. Kerana apa? Kerana ada dalam Quran. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan, Allah boleh menghapuskan apa yang Allah nak hapuskan, dan Allah boleh menetapkan apa yang Allah nak tetapkan mengikut apa yang Allah kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab dekat Lauh Mahfuz. Dalam Quran surah Ar-Ra'd sendiri menyebut jika takdir itu, takdir dah ada, Allah nak padam takdir itu, nak tukar takdir lain pun boleh. Allah nak kekal dengan takdir itu pun boleh. Maka kerana ada ayat ni lah, kita tak boleh nak menolak genggaman qabdah tadi. Kita tak boleh nak menolak. Kalau buat baik,
maka jadi baik. Buat jahat, maka jadi jahat lah. Berusaha jadi kaya. Tak berusaha jadi miskin. Tak boleh nak tolak. Sebab apa? Sebab ada dalam Quran. Tak boleh nak tolak. Sebab ada dalam Quran bahawa Allah boleh padam. Tapi adakah Allah padam? Apa yang Allah nak buat bukan yang dekat Lauh Mahfuz. Dekat diri Allah. Macam kita kan. Mula-mula kita rasa nak buat meja. Kita mula-mula rasa nak buat meja lah. Tengah-tengah duduk kumpul-kumpul barang apa semua, tiba-tiba kita rasa, tak jadi lah. Nak buat kursi lah. Itu kita nampak. Mula-mula kita nak buat meja, lepas tu kita nak buat kursi. Bertukar. Kejap nak buat meja, lepas tu nak buat kursi. Maka kenapa kita berubah? Kita berubah pertama kerana kita jahil. Ketika kita buat meja, kita tak tahu. Lepas ni kita akan buat kursi. Bila kita buat susah buat meja ni, baru kita tahu buat meja tu susah. Aku nak tak jadilah buat meja, nak buat kursi lah. Kita berubah tu kerana jahil. Jika mula-mula Allah tentukan dah, kemudian Allah tengok pula makhluknya, dan tiba-tiba makhluknya buat begini-begini, Allah tak tahu. Sekarang Allah dah tahu bila makhluk tu buat. Maka Allah tentukan ketentuan baru, maka jahil lah Allah. Habis tu, apa yang Allah tentukan sejak azali lagi? Ya. Tak berubah, tidak berubah. Pada diri Allah tidak berubah. Lauh Mahfuz berubah. Habis tu, tak payahlah sebut dekat Lauh Mahfuz. Tak boleh. Sebab ada ayat Quran. Ayat Quran mengatakan Allah boleh padam apa yang Allah nak padam. Allah, yang takdir yang Allah telah tentukan. Dan Allah boleh teruskan takdir itu. Nak buang kat mana ayat ni? Tak boleh. Terpaksa. Tak boleh buang ayat ni. Habis nak buang kat mana ayat ni? Allah boleh padam. Nak kata, kalau kita memaham dengan maksud, Allah padam tu maksud, mula-mula Allah kata, aku nak buat dia ni jadi miskin. Tak, bila Allah dah buat dia apa semua, Allah kesian, Allah jadikan dia kaya pula. Kalau kita faham macam tu, maka Allah itu jahil. Wal'iyazu billah. Habis tu kat mana yang Allah padam-padam ni? Dekat Lauh Mahfuz. Itu yang dikatakan, doa boleh mengubah takdir. Takdir mana ni? Takdir dekat Lauh Mahfuz yang tertulis. Memang berubah pun kat situ. Tapi kita tak boleh kata Allah baru ubah. Tak boleh kata gitu. Sebab apa yang Allah takdirkan sejak azali lagi tidak akan berubah. Habis yang berubah tu yang tertulis dekat Lauh Mahfuz. Allah saja tahu yang mana original. Allah je yang tahu. Yang tertulis kat Lauh Mahfuz itu malaikat-malaikat semua tahu. Yang sebenarnya ada dekat Allah. Yang sebenarnya. Blueprintnya ada dekat Allah. Plannya ada dekat Lauh Mahfuz. Kalau buat begini. Kalau buat begini. Kalau buat begini. Tapi yang original, yang apa yang akan terjadi dah ada dekat Allah dah. Dan dah Allah telah tentukan sejak azali lagi. Sama ada baik ataupun buruk. Sama ada syurga ataupun neraka. Allah ada dah. Allah telah tentukan. Dia ni neraka, dia ni syurga, dia ni neraka, dia ni syurga. Allah telah tentukan. Dan Allah tak bagi tahu yang itu. Habis itu Allah beritahu apa? Allah beritahu yang ada dekat Lauh Mahfuz. Dia panggil takdir juga. Kalau buat baik, masuk syurga. Kalau buat jahat, masuk neraka. Habis itu buat baik ke jahat? Kau tengoklah kau buat baik ke jahat. Kalau buat baik, syurga. Patuh perintah Allah, syurga. Lawan perintah Allah, neraka. Hakikatnya Allah dah tahu. Dia akan lawan ataupun akan ikut perintah Allah. Malah Allah yang buat dia lawan dan Allah yang buat dia taat. Itu hakikat Allah je tahu. Tapi Allah tak bagi tahu. Allah beritahu. Allah kata, siapa buat baik, buatlah kamu baik, maka masuk dalam syurga. Maka kita berusahalah buat baik. Okay. Jadi, umpama Zaid, pada Soluhi Qadim, ia akan mendapat qadar yang patut daripada ketentuan Tuhan tentang rezekinya, umurnya, dan lain-lain perkara. Ketika Zaid ni, Soluhi Qadim, dia boleh dapat kadar apa yang Allah nak bagi. Allah boleh bagi 1 juta kat dia, Allah boleh 10 juta, Allah boleh bagi 100 juta, Allah boleh jadikan dia lelaki, Allah boleh, dia dah disebut Zaid ni. Allah boleh jadikan lelaki, Allah jadikan perempuan, Allah boleh jadikan macam-macam. Semua boleh. Kemampuan Allah. Allah mampu. Okay. Kemudian ditentukan pada azali, tanjizil qadim, pada rezekinya dan sebagainya. Kerana Allah tentukan. Allah boleh tentukan semua. Tapi Allah pilih. Rezeki dia seumur hidup cuma 12 juta saja. Daripada lahir sampai mati. Umur dia 70 tahun. Dia lelaki. Dia berkahwin. Anak dia berapa? Apa? Satu-satu. Detail semua Allah telah tentukan. Allah telah detail. Tanjizil qadim.
Maka di dalam masa qabdah saluhi qadim, Tuhan menilik adalah Zaid boleh berusaha dengan maksud supaya dapat rezeki yang lebih dan berdoa supaya dipanjangkan umurnya serta mengubah sikapnya daripada jahat kepada baik. Dan Tanjil Qadir yang kata tertulis dekat Lauh Mahfuz tadi, yang mana Zaid ni dia boleh usaha untuk dapat rezeki lebih. Rezeki dia telah ditentukan dah banyak tu, tapi boleh dapat lebih. Yang tertulis kat Lauh Mahfuz ni lah. Dia kalau berdoa panjangkan umur, mengubah sikapnya daripada jahat kepada baik, manakala diterima permohonannya, jika doanya diterima, maka ia beroleh sebagaimana yang dihajatnya. Dapatlah. Dia asalnya Allah takdirkan 12 juta seumur hidup dia, belanja 12 juta, dapat duit 12 juta daripada lahir sampai mati. Tapi dia doa dia apa? Maka dapatlah daripada 12 juta, 14 juta. Sebab dia doa, dia buat baik dan sebagainya, usaha. Dia dapat 14 juta seumur hidup dia. Sebenarnya, dia hakikatnya di sisi Allah memang dia dapat 14 juta pun. Okay? Tapi tu kita tak tahu, Allah je tahu. Kalau, maka beroleh sebagaimana dia hajatnya. Kalau mula ia mendapat RM2, Allah dia bagi contoh RM2, kita juta-juta, tak apalah. Kalau ia mula mendapat RM2, maksudnya ditakdirkan dia tu dapat RM2 aja. Tetapi sebab berlebih usaha, maka ia mendapat RM3 sebab dia usaha lebih. Dan umurnya mendapat tambah. Sebab dia doa apa semua, umur dia ditambah. Dan halnya telah berubah kepada baik dengan usaha dan kemahuannya. Daripada jahat dia berubah jadi baik dengan usaha dan kemahuannya. Jika dia buat macam tu, maka dapatlah lebih. Yang tertulis dekat Lauh Mahfuz tu, dapatlah lebih. Jika Allah terima usaha ikhtiar dia, dapatlah lebih. Sebab dia usaha, dia berdoa. Hakikatnya, yang lebih tu Allah yang tentukan. Hakikatnya, dia usaha lebih tu Allah yang tentukan. Habis tadi kata dia usaha banyak tu je, takdir dia, itu takdir mu'allaq, takdir yang hanya diketahui oleh para malaikat je. Yang di sisi Allah, Allah dah tahu semua dah. Sebaliknya, jika Tuhan berkehendak, boleh pula dikurangkan dari apa yang telah ditentukan. Allah tentukan RM2, tiba-tiba dia tak usaha. Allah bagi dia RM1 yang tertulis dekat Lauh Mahfuz. Maka dapatlah RM1. Sebenarnya Allah takdirkan RM2, dapatlah RM1. Tak usaha. Hakikatnya memang dia dapat RM1. Pada Allah tu dia memang dapat RM1, tapi orang tak tahu. Hanya Allah je tahu. Dan tak berusaha tu Allah lah yang buat dia tak usaha. Allah yang takdirkan dia tak berusaha. Tapi kita tak tahu. Mana kita tak bolehlah kata tuduh-tuduh Allah. Sebab kita tak tahu. Kita buat ajalah kerja kita. Demikianlah aliran fahaman di dalam perkara nasib yang dilarang kita melupakan dengan berserah bulat-bulat kepada Tuhan. Kita tak dilarang untuk semua Allah. Larang. Sebab apa dilarang? Sebab itulah Jabariyah. Dan diperintah kita sekalian untuk berdoa untuk memperoleh nasib tu. Kita diperintah untuk usaha ikhtiar dan berdoa untuk dapat nasib yang ditentukan tu. Walhasil hendaklah disertakan dengan bermohon dan bertawakal kepada Allah. Kita disuruh begitu. Dan kita pernah bahas bab ni dalam perbahasan qada dan qadar. Maka sifat qudrah dan iradah habis kat situ. Habis perbahasan qudrah iradah, perbahasan qada dan qadar, perbahasan qudrah dan iradah yang dilihat dari sudut nasib. Nasib yang dilihat dari sudut qudrah dan iradah. Jadi pegangan kita, semua yang berlaku, baik buruk malah syurga neraka kita pun Allah telah tentukan sejak azal lagi dan ianya tidak berubah. Tapi Allah takdirkan juga yang ada tertulis dekat Lauh Mahfuz, yang tertulis dekat Lauh Mahfuz, jika kita buat baik maka kesudahannya baik, buat jahat kesudahannya jahat. Kita buat baik atau jahat Allah telah tentukan sejak azali lagi. Sekarang ni kita tak tahu apa yang Allah tentukan. Buat baiklah. Buat baik. Bila kita buat baik, bila jadi yang kita baik buat tu, maka setelah terjadi kebaikan yang kita buat, maka terzahirlah ketentuan Allah sejak azali lagi yang tertulis dekat Lauh Mahfuz dan yang ada pada Allah, bahawasanya Allah memang takdirkan kita buat baik. Masa tu baru terzahir. Kalau kita buat jahat, maka waktu itu terzahirlah
ketentuan Allah sejak azali lagi, memang Allah takdirkan kita buat jahat. Dan yang tertulis dekat Lauh Mahfuz tu pun Allah kita buat jahat. Sedangkan kat Lauh Mahfuz sebenarnya kalau kita buat baik begini. Kalau kita buat jahat begini. Dia ada pilihan. Tiba-tiba kita kata, Allah telah tentukan aku buat jahat. Dia pun buat jahat. Bila dia buat jahat, bila terjadinya jahat tu, maka terzahirlah apa yang Allah telah tentukan sejak azali lagi. Maka kalau jahat-jahat akhir sekali masuk neraka, maka ketika masuk neraka terzahirlah yang Allah telah tentukan dia masuk neraka sejak azali lagi. Selagi tak berlaku, tak boleh nak cakap sebab Allah je tahu. Jadi katalah kita buat baik. Kita buat baik. Kemudian jadi apa yang kita buat baik. Contoh kita semayang. Bila kita semayang, maka terjadilah semayang tu. Lepas habis semayang, maka terzahirlah Allah telah tentukan kita semayang sejak azali lagi. Jadi kalau kita kata, aku tak nak semayang. Tak nak semayang. Kenapa? Allah yang tentukan semayang ke tidak? Kita pun tak semayang. Tak semayang habis waktu je, maka terzahirlah Allah telah tentukan kita tak semayang sejak azali lagi. Sekarang ni, kita buat, jadi aja, kita buat baik, jadi je, itulah Allah yang telah tentukan. Jadi kita bodoh kalau kita kata Allah telah tentukan. Jadi tak payah buat. Kalau Allah dah takdir kita masuk neraka lah. Kalau Allah takdir masuk syurga lah. Dia kata gitu. Bodoh gitu. Sebab apa? Sebab kita mana tahu. Bila kejadian itu berlaku, baru kita tahu. Kenapa kita nak risiko syurga neraka besar ni? Contohnya. Kita pun buat baik. Sampai seumur hidup kita dah mati. Bila kita mati, maknanya buat baik kita bila ditimbang akhir sekali masuk syurga. Memang Allah telah tentukan kita masuk syurga sejak azali lagi. Tapi ketika kita buat baik itu kita tak tahu. Lepas kita buat baik aja. Dah jadi baik. Yes, alhamdulillah. Itu yes tu. Alhamdulillah. Allah lah telah tentukan sejak azali lagi aku buat baik. Nak buat baik lagi, buat baik. Minta lah yang apa yang aku buat ni memang Allah telah tentukan. Memang harap-harap. Jadi lagi baik. Alhamdulillah. Lepas tu takut lagi. Takut ujung hayat nanti riak pula. Habis terhapus semua amalan. Sentiasa takut je kita. Buat baik jadi. Yes. Alhamdulillah. Yes tu alhamdulillah. Alhamdulillah tu maksud segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita buat baik sejak azali lagi. Tiba-tiba kita ambil risiko. Buat jahat. Tengok buat jahat. Dah terjadi dah kejahatan. Allah telah takdirkan aku buat jahat sejak azali lagi. Lepas tu buat jahat lagi. Jadi lagi. Bila buat jahat banyak, maka last sekali neraka. Macam kita menghubungkan diri ke dalam neraka lah sebenarnya. Okey. Maka sifat okey habis kat situ Maka sifat qudrah dan iradah, bab tu dah habis dah. Maka sifat qudrah dan iradah tidak takluk kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki. Qudrah dan iradah tidak berperanan kepada wajib hakiki. Bila sebut wajib tu Allah Bila sebut wajib tu Allah. Kalau disebut mustahil, wajib tu bukan wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Bukan. Wajib tu maksud, bila sebut wajib dalam masalah ilmu tauhid, maksudnya Allah. Bila sebut mustahil, maknanya yang mustahil, lawan Allah tu. Maksudnya, contohnya Tuhan satu lagi, anak Allah, isteri Allah, itu mustahil. Perkara yang mustahil. Jadi, qudrah dan iradah tidak bertakluk, tidak berperanan, tidak berfungsi, tak ada kaitan kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki. Wajib hakiki itu Allah. Mustahil hakiki itu seteru bagi Allah. Mustahil kan hakiki. Kerana, mari kita tengok. Sekejap lagi kita bahas wajib hakiki dengan mustahil hakiki dengan wajib aradi dengan mustahil aradi. Sekejap lagi kita bahas. Jadi, kerana jika takluk pada yang wajib untuk mengadakan yang wajib hakiki, maka lazim tahsilul hasil. Susah ni. Jika Allah bersifat qudrah dan iradah, Allah bersifat kuasa untuk buat apa sahaja, dan Allah berkuasa dan Allah menentukan dan berkehendak apa yang Allah nak. Okay? Jadi, qudrah dan iradah Allah berkuasa dan Allah menentukan tadi pada mungkinat, pada perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Ianya tidak tertakluk kepada perkara yang wajib, iaitu Allah. Qudrah dan iradah ni, qudrah dan iradah tak boleh dikaitkan dengan Allah. Contoh macam mana? Macam mana tak boleh dikaitkan? Macam mana tu? Tidak bertakluk pada Allah. Gitu.
Kudrah dan iradah ni tidak bertakluk pada Allah. Contohnya, kudrah kuasa, iradah nak, tentu nak. Jadi Allah yang bersifat kudrah dan iradah menjadikan Allah. Sebab Allah tu wajib, menjadikan wajib. Wajib tu Allah lah. Okay. Jadi Allah yang bersifat kudrah dan iradah menjadikan dirinya sendiri. Yang mana dirinya Allah itu, diri sendiri, diri Allah itu wajib ada. Itu wajib hakiki tu, wajib ada. Tidak terima tiada. Macam mana kudrah dan iradah nak memainkan peranannya menjadikan yang memang telah ada, dan yang telah ada tu tidak ada permulaan dan tidak terima tiada. Yang ni saya terpaksa guna istilah. Sorry to say lah. Sebab kita dah perbahasan dah fardu kifayah dah. Tak boleh nak mudahkan dah. Tak boleh buat apa dah ini. Jika kudrah dan iradah Allah itu menjadikan Allah. Wajib tu Allah lah. Wajib hakiki. Allah lah wajib hakiki. Wajib. Jadi, Allah yang bersifat kudrah menjadikan Allah. Macam mana Allah kudrah, Allah yang bersifat kudrah, kuasa, menjadikan dirinya sendiri, menjadikan Allah. Sedangkan Allah itu memang telah ada. Nak jadikan macam ni dah memang ada. Allah dah ada, wajib ada, tidak ada permulaan, tidak terima tiada. Itu Allah. Tiba-tiba macam mana kudrah nak memainkan peranannya menjadikan Allah yang memang telah ada, dan adanya Allah tu tidak ada permulaan. Faham tak? Tak boleh lah, tak kena. Tak matching. Allah boleh tak Allah jadikan Allah? Bolehkah Allah menjadikan dirinya sendiri? Tak matching. Diri Allah tidak ada permulaan, tidak dijadikan, tidak terima tiada. Tiba-tiba Allah kudrah ni nak jadikan Allah. Kudrah ni nak jadikan Allah macam mana Allah tu dah ada. Malah adanya Allah itu tidak ada permulaan, tidak dijadikan. Tidak terima tiada. Sebab yang bila kata boleh jadi-jadi ni, bila yang daripada dia boleh tak ada dan dia juga boleh ada. Maka dengan dia tak ada pun boleh, dia ada pun boleh. Dia jenis tu ada pun boleh, tak ada pun boleh. Macam kita lah. Kita ni ada boleh tak? Boleh. Tak ada pun boleh. Tapi Allah telah takdirkan kita ni ada, maka Allah cipta kita ada lah. Tapi kalau sebelum Allah cipta kita, boleh je kita ni ada ataupun tak ada. Itu kita. Maka bolehlah kudrah dan iradah memainkan peranan untuk mengadakan sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada. Maka daripada tak ada, jadilah ada. Itulah peranan kudrah dan iradah. Allah yang bersifat iradah, Allah yang bersifat kudrah, maka Allah nak jadikan apa? Yang tak ada kepada ada. Maka kudrah memainkan peranan Allah bersifat kudrah, bolehlah jadikan. Macam mana kalau ianya dah ada, dan ada dia je bukan dijadikan. Adanya itu qidam, adanya itu tidak ada permulaan, adanya itu wajib ada dan tak terima tiada. Tiba-tiba kudrah nak jadikan macam mana? Dah memang ada. Itu yang dia panggil maka lazim tahsilul hasil. Maka jadilah ia tahsilul hasil, menghasilkan yang telah terhasil. Mustahil lah. Benda dah ada, nak adakan macam mana benda dah ada. Macam itulah. Maka tahsilul hasil. Kerana itulah sifat kudrah dan iradah tidak bertakluk kepada Allah. Tidak bertakluk kepada Allah. Allah kuasa, ya. Allah iradah, ya. Tentu Allah nak, Allah bersifat kehendak dan Allah juga bersifat kuasa. Allah kehendak dan Allah berkuasa. Kemudian kita tanya, boleh tak Allah itu nak, kalau Allah itu berkuasa, jadikan Allah itu pandai, bijak, berilmu? Mana boleh, sebab ilmu tu, ilmu Allah itu ilmu yang tidak ada permulaan, tidak ada hadnya, maksimum dah, infinity dah ilmu tu. Jadi macam mana Allah nak memberi, Allah yang bersifat kudrah nak buat jadi pandai? Kan kudrah kan kuasa, berkuasa untuk buat jadi pandai, sedangkan dah pandai. Dan pandai itu tidak ada permulaan. Macam mana nak mandaikan yang dah ada? Macam mana nak buat yang dah ada? Macam mana nak jadikan yang dah ada? Habis tu jadi, kalau jadikan juga, dia panggil tahsilul hasil, menghasilkan yang telah terhasil. Tu maksud dia tu. Maka lazimlah tahsilul hasil,
Sebab nak adakan yang dah memang ada hakiki. Nak mengadakan yang memang dah ada yang tak ada permulaan. Macam mana nak ada? Itu maksud dia. Maka sifat qudrah dan iradah tidak takluk kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki, itu kita akan bahas nanti. Maka jika takluk pada yang wajib, kita takluk juga pada Allah, yang wajib itu Allah, untuk mengadakan Allah sendiri, yang wajib yang mana Allah itu wajib hakiki, maka lazim tahsilul hasil. Jadilah menghasilkan yang telah terhasil. Merapulah jadi maknanya. Mengarut. Dan jika takluk pada dan jika takluk pada yang wajib untuk mentiadakan yang wajib pula, yang wajib-wajib itu Allah, maka lazim ketika itu bertukar hakikat wajib kepada harus oleh sebab hakikat wajib tidak terima tiada. Allah yang bersifat qudrah dan iradah mentiadakan Allah. Boleh tak Allah mentiadakan dia, mematikan dirinya sendiri? Allah kan kuasa. Allah kan iradah, berkendak, menentukan. Boleh tak Allah tentukan yang Allah tu sendiri binasa, mati? Dan adakah Allah berkuasa untuk mematikan dirinya sendiri? Bila berkuasa makna qudrah, bila menentukan dia tu mati maknanya iradah. Jadi Allah yang bersifat qudrah dan iradah tiba-tiba nak mentiadakan Allah. Yang tadi yang kita bahas tahsilul hasil, nak mengadakan yang dah ada. Nak mengadakan yang wajib ada. Tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang telah terhasil. Yang ini nak mentiadakan yang wajib ada. Nak mentiadakan, nak memusnahkan, nak mematikan yang wajib ada, iaitu Allah lah. Jadi jika qudrah dan iradah jika qudrah dan iradah mentiadakan Allah, wajib-wajib itu Allah lah. Yang mana Allah itu wajib ada dan tak terima tiada. Tak terima musnah Allah ni. Bagaimanakah qudrah dan iradah nak memainkan peranan untuk mentiadakan sesuatu, iaitu Allah yang bersifat kekal dan tidak terima tiada, tidak boleh tiada? Macam mana? Dah dia memang tak boleh tiada. Dia tu kekal, dia tu tak terima binasa. Dah memang gitu, tak terima biasa. Jadi macam mana qudrah dan iradah nak mentiadakan yang tak musnah, yang tak boleh musnah, yang kekal, yang tak terima tiada. Tak terima tiada tu tak boleh kalau tak ada. Jadi qudrah iradah macam mana nak memainkan peranannya sedangkan ianya tak terima tiada, tak boleh tak ada. Macam mana qudrah dan iradah kalau berkuasa untuk mentiadakan, sebab dia tu sendiri tak terima tiada. Dia tu Allah lah. Jika qudrah dan iradah mentiadakan juga, katalah qudrah dan iradah mentiadakan juga Allah, yang mana Allah itu wajib lah, wajib Allah, maka tak masuk akal. Sebab Allah itu tak terima tiada. Tak boleh tak ada, mesti ada. Tiba-tiba qudrah dan iradah mentiadakan, maka tak masuk akal. Dapat mentiadakan. Malah, ni tengok ni. Maka lazim ketika itu bertukar hakikat wajib kepada harus oleh sebab hakikat wajib tidak terima tiada. Kalaulah qudrah dan iradah boleh untuk mentiadakan juga, boleh untuk mentiadakan Allah sendiri, iaitu wajib Allah sendiri. Kalau begitu, bertukarlah asalnya Allah itu wajib ada kepada harus saja. Harus tu kita lah, boleh ada, boleh tak ada. Sebab tu salah kalau kata Allah boleh je nak matikan dirinya sendiri, tapi Allah je tak nak. Salah. Salah tu. Kerana apa? Allah nak matikan dirinya sendiri. Allah nak tu iradah lah. Dia kata boleh je Allah nak matikan dirinya sendiri. Nak tu maksud iradah kan? Tapi Allah tak nak, iradah juga. Kalau Allah boleh nak, boleh kalau Allah nak matikan dirinya sendiri, Allah boleh. Jika boleh, maknanya Allah itu mati, tak mustahil lah. Bolehlah mati. Cuma Allah je tak nak. Bila boleh mati, boleh terima tiada, maka bertukarlah hakikat wajib kepada hakikat harus. Yang boleh tiada, boleh ada, ni harus. Jangan masuk harus ni lagi, jangan masuk harus pekah pula ni. Ni harus tauhid ni. Takut ada yang baru-baru je. Wajib tu buat berdosa ke? Jangan gitu. Ini perbahasan bila sebut wajib Allah, bila sebut harus makhluk. Tu bahasanya.
Bahasa tauhid dia panggil. Jadi tak masuk akal. Allah, orang kata Allah boleh je mematikan diri sendiri tapi Allah je tak nak. Tak masuk akal. Jika Allah boleh mematikan diri sendiri tapi Allah tak nak, maknanya Allah bolehlah nak tak ada. Allah bolehlah nak binasa. Sedangkan awal-awal lagi kita telah pegang bahawasanya Allah itu tidak terima tiada. Mesti ada. Maka bertukarlah. Kalau boleh juga kudrah dan iradah mentiadakan Allah sendiri, maka bertukarlah Allah tu sebenarnya bukan wajibul wujud, bukan wajib ada. Allah tu sebenarnya harus ada. Macam kita juga boleh ada, boleh tak ada. Bertukar. Maka tak masuk akal juga. Dan jika takluk pada mustahil untuk mentiadakan yang mustahil, maka lazim tahsilul hasil. Sama juga. Jika kudrah dan iradah mentiadakan yang mustahil. Ni. Dan jika takluk pada mustahil untuk mentiadakan yang mustahil. Jika kudrah dan iradah yang mentiadakan mustahil, yang mana mustahil itu maksud tidak terima ada. Macam mana kudrah dan iradah nak memainkan peranannya mentiadakan yang dah memang tiada, dah yang memang tak terima tiada. Yang dah memang tak terima ada. Macam mana kudrah dan iradah nak memainkan peranannya untuk mentiadakan yang memang telah tiada, kerana yang memang telah tiada ini tak terima ada. Terpaksa guna istilah. Sorry tu saya. Tak boleh dah, ini tak boleh buat apa dah. Jadi maknanya, dan jika takluk pada yang mustahil, jika kudrah dan iradah takluk, bila sebut mustahil, kita bagi contoh. Kita bagi contoh anak Tuhan. Anak Tuhan ni bukan. Kita baca dulu baru kita cerita anak Tuhan. Okey, boleh. Contohnya kudrah dan iradah. Allah tak ada anak isteri. Memang tak ada. Mustahil Allah ada anak dan isteri. Jadi kudrah dan iradah nak mengekalkan ketiadaan anak isteri Allah yang dah memang tak ada. Sebab tu takluk kudrah dan iradah bukan perkara mustahil. Anak dan isteri Allah adalah mustahil. Macam mana boleh jadi mustahil? Kudrah dan iradah yang jadikan dia mustahil. Macam mana? Kudrah dan iradah yang berkehendak dan buat Allah itu tak ada anak dan tak ada isteri. Sedangkan anak dan isteri Allah itu mustahil. Itulah kembali kepada tahsilul hasil. Kudrah nak kerja apa memang benda itu mustahil. Bila mustahil, tak terima ada. Tak boleh ada. Memang tak ada. Tiba-tiba kudrah ni nak mentiadakan yang dah memang tiada. Akhir sekali kudrah berjaya lah kata mentiadakan dah memang tiada. Tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang telah terhasil, iaitu perkara yang tak ada, dah memang tak ada, kemudian ditiadakan lagi. Mana boleh? Tahsilul hasil. Dia sama macam mengadakan tadi tu. Tahsilul hasil cuma terbalik aja. Yang ni mustahil. Yang ni bukan Allah lah, ini anak isteri. Yang tadi Allah sendiri. Dan jika takluk yang mustahil pada mengadakan mustahil. Kudrah dan iradah takluk pada yang mustahil dengan maksud mengadakan yang mustahil ada. Maka lazimlah ketika itu bertukar hakikat mustahil kepada harus, kerana hakikat mustahil tidak terima ada. Jika kudrah dan iradah menjadikan perkara mustahil, sedangkan kudrah dan iradah tak ada kena-mengena dengan mustahil. Katakanlah kudrah dan iradah menjadikan yang mustahil. Contohnya anak dan isteri Allah. Kudrah dan iradah menjadikan anak dan isteri Allah. Maka bertukarlah mustahil tadi kepada harus. Sebab Allah ada anak dan isteri itu mustahil akal. Tiba-tiba kudrah iradah nak menjadikan mustahil. Mana masuk akal? Tak apalah, jadi juga. Bila jadi juga, bila kudrah iradah menjadikan juga anak dan isteri Allah, maka anak dan isteri Allah tadi bukan mustahil lah, harus. Sedangkan anak dan isteri Allah adalah mustahil akal. Mustahil akal, iaitu kembali kepada perbicaraan wahdaniyah. Sebab tu tauhid ni dia berkait-kait. Kita dah siri ke-40 dekat 50 dah, yang tak datang masa siri wahdaniyah kam munfasil kam muttasil tu, kam yang 6 kam yang 5, wahdaniyah terbahagi kepada berapa tu, ahad dan wahid tadi, tak faham yang tu, yang ni pun tak faham. Dia memang berkait gitu. Memang berkait. Jadi
bertukarlah hakikat mustahil kepada hakikat harus. Jika kurang iradah menjadikan perkara mustahil. Sedangkan kurang iradah nak jadi perkara mustahil macam mana? Dah dia punya mustahil. Jadi tak bolehlah kita kata Allah boleh je buat anak isteri dia tapi Allah tak buat. Sebab buat anak dan isteri tu dah bukan takluk kudrah dan iradah. Tak boleh buat apa dah. Itu terpaksa guna istilah. Bagaimanapun, habislah. Bagaimanapun, kudrah dan iradah bertakluk kepada wajib aridi dan mustahil aridi. Wajib mendatang, mustahil mendatang. Bukan wajib hakiki, mustahil hakiki. Wajib hakiki itu Allah, mustahil hakiki itu seteru bagi Allah. Habis itu wajib aridi. Dia tak wajib. Tapi dia jadi wajib apabila bertakluk dengan sifat kudrah dan iradah Allah. Contoh, makhluk kekal. Kita ni kekal. Kita kekal. Cuma kekal kita bukan kekal bersifat ketuhanan. Bukan kekal yang tak menerima binasa kita ni, bukan. Kekal kita ni menerima binasa. Tapi kekal kita, sebab kekal yang tak menerima binasa adalah kekal yang bersifat ketuhanan, iaitu Allah. Kita kekal juga. Kita kekal. Cuma kekalnya kita ni bukan kekal yang bersifat ketuhanan, bukan kekal sifat kesempurnaan. Kekal kita ni kekal aridi, kekal muqayyad, kekal yang secara mendatang. Apabila bertakluk kepada kudrah dan iradah Allah pada mengekalkannya. Allah nak kekalkan kita, Allah berkuasa dan Allah berkehendak untuk kekalkan kita. Maka kita kekal selama-lamanya. Kekal kita ni kekal aridi dia panggil. Maka kudrah dan iradah Allah, kekal kita kekal aridi. Dan kekal kita adalah wajib. Wajib kita kekal. Tapi wajib kita kekal apabila ditilik atau apabila dikaitkan dengan janji Allah. Apabila dikaitkan dengan kehendak Allah. Apabila dikaitkan dengan kuasa Allah, kudrah Allah. Bila kita kait, Allah berkuasa untuk kekalkan kita. Allah berkehendak untuk kekalkan kita selama-lamanya. Tak mati-mati. Jadi kita ni wajib kekal. Wajib akal kekal kita ni. Allah pun wajib akal kekal. Bezanya wajib akal kekal Allah itu kekal yang tidak menerima binasa, kekal yang tak boleh binasa, kekal ketuhanan yang bersifat kesempurnaan. Kekalnya kita ni kekal yang boleh kalau nak binasa, cuma tak binasa je bila berkait dengan kehendak Allah, iaitu nak kekalkan kita, dan kekuasaan Allah, kudrah Allah nak mengekalkan kita. Itu maksud kudrah dan iradah bertakluk kepada perkara wajib aridi. Kita ni wajib aridi lah kekal. Itu satu kekal lah, banyak contoh-contoh yang lain. Jadi macam mana dengan mustahil aridi? Orang beriman mustahil aridi masuk neraka. Orang yang beriman mustahil masuk neraka. Orang beriman mustahil masuk neraka. Mustahil akal. Asalnya kenapa jadi mustahil akal pula? Sebenarnya dia bukan mustahil akal. Sebenarnya dia mustahil syarak. Dengan maksud syarak dah kata orang beriman masuk syurga, bukan masuk neraka selama-lamanya. Tidak, dia masuk syurga. Kalau dia masuk neraka pun lepas tu masuk syurga. Habis tu macam mana kita kata mustahil orang beriman masuk syurga? Mustahil orang beriman masuk neraka. Macam mana kita boleh kata gitu? Bila ditilik daripada sudut sifat iradah Allah dan janji Allah dalam Quran, orang buat baik Allah nak masuk dalam syurga. Bila orang yang baik Allah nak masukkan dalam syurga, bila buat baik, patuh perintah Allah nak masukkan dalam syurga. Nak, iradah tu. Nak masuk dalam syurga dan Allah janji nak masukkan dalam syurga, maka mustahil Allah mungkin janji. Kerana mungkin janji itu sifat kekurangan. Maka bila ditilik daripada sudut pandangan syarak, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Dan bila Allah dah janji, orang kafir masuk neraka. Orang beriman tak mungkin masuk neraka. Maksud tak mungkin itu tak kekal dalam neraka. Akan masuk dalam syurga. Maka wajib kita masuk syurga. Tapi wajib itu wajib aridi. Sebab Allah yang mewajibkan lah. Allah yang kata buat baik masuk syurga. Maka wajiblah kita masuk syurga. Kalau kita buat baik, wajib kita masuk syurga. Wajib apa ni? Wajib bila berkait dengan kehendak Allah. Allah yang nak. Maka jadi wajib lah.
Takkan Allah nak kita masuk syurga, Allah nak orang beriman masuk syurga, maka kita pun beriman. Tiba-tiba apa yang Allah nak tak jadi, masuk neraka. Takkan lagi tu. Maka wajib kita masuk syurga. Wajib akal. Tapi wajib akal tadi sebenarnya berkait dengan iradah Allah je, berkait dengan hukum syarak. Jadi mustahil lah orang beriman masuk neraka. Mustahil orang beriman masuk neraka. Mustahil macam mana? Mustahil aridi. Mustahil yang bila berkait dengan hukum syarak, berkait dengan pandangan syarak, bahawasanya Allah tidak akan memungkiri janji, dan Allah telah berjanji. Allah telah berjanji akan memasukkan orang beriman dalam syurga, bukan dalam neraka. Jadi kudrah dan iradah bertakluk kepada wajib aridi dan mustahil aridi. Mustahil yang mendatang, wajib yang mendatang. Tapi kudrah iradah tidak bertakluk kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki, iaitu Allah. Wajib hakiki iaitu Allah, mustahil hakiki iaitu seteru Allah. Ini adalah perbahasan fardu kifayah. Tak faham pun sabarlah. Nak buat macam mana? Kan? Kadang-kadang belajar 10 kali baru faham, ulang 10 kali baru faham. Maka berhenti, habislah kita bab takluk iradah. Lepas ni taklah susah sangat dah. Yang payah-payah telah berlalu. Itu yang antara yang paling payah. Yang ni takluk ilmu tak payah sangat dah. Tak susah macam yang lain ni. Kudrah iradah paling payah. Sama juga orang berusaha. Kan Ustaz, janji Allah itu benar pada orang yang berusaha. Tak. Mana janji benar pada orang usaha macam mana? Mana? Mana ada janji? Ada janji ke? Allah janji ke? Mana ada? Cuba bagi satu contoh yang Allah janji. Mana ada? Kalaulah Allah janji orang berusaha, kalau Allah janji orang berusaha pasti dapat, macam mana orang berusaha tak dapat? Allah telah mungkin janji. Tak ada, Allah tak janji. Mana ada? Dia kata sama juga orang berusaha. Kan janji Allah tu benar pada orang berusaha. Tak ada. Allah tak janji orang berusaha dapat apa? Allah tak janjilah. Tak adalah. Kalaulah Allah janji semua usaha semua berjaya lah. Tapi kenapa ada orang berusaha tak berjaya-berjaya? Kenapa tak ada orang berusaha pun berjaya? Tak usaha pun berjaya. Dan ada orang berusaha tak berjaya-berjaya pun. Dan ada orang yang berusaha dan berjaya. Kalau kata Allah janji berusaha je, terus berjaya. Berusaha berjaya, berusaha berjaya. Tak pun. Ada orang tak usaha bukan main. Bukan main dia berusaha. Tak berjaya-berjaya pun. Tak. Jangan campur. Tak sama tu. Tak sama tu. Allah tak pernah janji pun orang berusaha pasti berjaya. Tak. Sebab tu manjada wajada. Siapa berusaha pasti itulah. Baru saya sebut manjada wajada terus keluar. Manjada wajada tu pahaman Mu'tazilah, siapa yang buat pasti dapat. Pahaman ahli sunnah wal jamaah, itu sekadar adat sahaja. Itu sekadar adat. Cakap adat. Manjada wajada tu apa? Itu perkataan para ulama. Manjada wajada dengan usaha, tapi ada khilaf juga itu. Ada kata ni kan. Ada kata itu hadis kan. Siapa usaha, ni manjada wajada. Siapa usaha dapat. Siapa usaha dapat. Bukan siapa usaha garanti dapat. Bukan. Itu pahaman Mu'tazilah. Siapa usaha garanti dapat, Mu'tazilah. Bukan. Itu sekadar adat aja. Siapa usaha dapat lah. Tapi Allah yang bagi dapat. Bukan sebab usaha. Usaha dapat. Ya, usaha dapat. Dapat sebab usaha. Bukan. Usaha dapat. Ya, usaha dapat. Dapat tu sebab usaha? Tak. Sebab Allah bagi. Habis tu kenapa usaha? Usahalah baru dapat. Tapi kalau tak usaha, boleh je kalau nak dapat. Kalau cuba tak nak usaha, tak payah usaha. Dapat ke tak? Mana tahu Allah nak bagi ke tak bagi. Sebab Allah bagi atau tidak, tak bergantung pada kita usaha ataupun tidak. Tidak. Allah bagi, Allah nak bagi. Tak bergantung pada kita. Tidak. Kalau ayat ini, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah. Ini saya dah ulang banyak kali dah. Dah ulang banyak kali dah lah. Mesti tak masuk kelas ni. Ni kelas kita dah ke-50 dah ni. Saya ulang daripada siri yang dalam berapa bulan, 6, 7, 8 bulan lepas. Nak ulang panjang perbahasan ni. Ini telah dilalu pada qada dan qadar. Dah telah lalu dekat qudrah dan iradah, perbahasan sifat muka surat.
30 lebih. Sekarang kita dah masuk dekat berapa dah? 80 dah berapa? 78, 80 dah. 81 dah. Perbahasan ayat demi sesungguhnya jika kamu bersyukur ni saya aku tambah nikmatku kepada kamu dan sebagainya. Saya dah bahas panjang lebar. Berjam. Lepas tu tak boleh ponteng. Nak ulang balik panjang sangat. Boleh tengok rakaman lepas ada dalam YouTube. Cari yang mana satu saya tak tahu lah. Sekarang dah ada dekat 50 dah siri. Memang dah settle lah semua. Semua ayat-ayat jika kamu bersyukur maka aku tambah. Jika kamu kufur azabku amatlah pedih. Semua dah terangkan dah. Ini dah habis dah ni. Okey, tengok balik. Wallahu alam. Sebab tu tak boleh ponteng. Banyak kali dah sebut. Pengajian dua yang tak boleh ponteng. Pertama bab haid, yang kedua bab tauhid. Dua-dua haid kat belakang. Bab haid ponteng, jangkreng tu, tak boleh faham. Bab tauhid ponteng pun tak boleh juga. Kalau tak boleh tengok secara live pun tak apa, tengok rakaman. Jangan ponteng walaupun satu. Dua ingat tak boleh ponteng. Tauhid dan haid. Yes, betul Ridwan. Tauhid dan haid. Dua-dua kalau ponteng memang dia akan tergantung. Sebab tu ada orang yang walaupun dia tak boleh secara Zoom ni, esok lusa tu dia tengok dekat YouTube. Sekejap lagi ada dekat YouTube, dia tengok kat YouTube balik. Sebab dia tahu, kalau ponteng je habislah aku. Wallahu alam, tangguh dulu. InsyaAllah sambung. Minggu depan insyaAllah tak ada apa-apa. Kita tasbih kafarah dan salawatullah subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.